Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Insyaallah hari ini kita akan sebelum masuk ke dalam topik yang baru, Ustaz ingin flashback baliklah kita pelajaran minggu lepas kalau masih ingat tentang ciri-ciri mukmin yang berjaya. Allah nukilkan di dalam surah apa? Surah Al-Mu'minun ayat 1-11. Siapa ingat? Ada yang membakas? Ada. Allah memulakan ayat dengan qad al-mu'minun. Sesungguhnya berjaya orang yang beriman. Al-mu'min. Apa beza mukmin dan muslim? Kita sudah terangkan sama kamu kan sebelum ini. Muslim ini bilang bahasa pasar cuma Islam atas IC kan. Mukmin ni mukmin yang dia menerapkan, dia amalkan, apa lagi? Dia yakin, dia tahu, pasti dia buat. Itu dimaksudkan dengan muslim. Allah tunjukkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-11. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ciri yang pertama apa dia? Orang yang solat dengan khusyuk. Alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Apa dia? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang menghindari kata-kata yang sia. Ada yang mau tambah? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Menjauhi perkara yang sia-sia. Banyaklah contohnya, kamu boleh fikir sendiri. Lepas tu Allah teruskan yang apa lagi? Walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang yang menyucikan hartanya dengan berzakat. Ada yang salah itu kan dah. Flashback balik untuk kamu ingat. Betul masuk exam kan dah. Ciri-ciri orang yang berjaya, mukmin yang berjaya. Jangan salah, jangan bezakan sedekah dengan zakat. Kalau kamu sama artikan zakat dengan sedekah, sedangkan dia berbeza. Okey? Allah kata, walladzina hum lizakati fa'ilun. Berjayalah orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang seterusnya menjaga kehormatannya, menjaga kemajuannya daripada meletakkan nafsu syahwatnya ke arah yang salah. Contoh yang Ustaz bagi tahu minggu lalu. Orang mesti ingat yang luar tabi, exhaust macam-macam. Seks luar tabi ni perkara yang luar kebiasaan, luar adat. Itu yang dilarang. Okey? Dan apa lagi? Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Orang yang menunaikan amanah. Bila dia berjanji, dia buat. Dia amanah. Dia tidak mungkiri. Itu Ustaz harap kamu boleh kata. Ustaz cuma ulang flashback sepintas lalu, boleh? InsyaAllah. Dan kamu boleh ulang kajian sendiri InsyaAllah untuk topik dalam bidang Al-Quran ayat kefahaman. Okey? Untuk hari ini, kamu akan tengok dulu lah video. Tidak panjang, 2 minit sudah. Puasa sudah, lebaran sudah. Sebentar lagi masuk sekolah. Benar-benar cepat sekali waktunya, tidak terasa. Benar-benar membosankan. Belajar dan belajar, hotel mereka menumpuk. Ada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kamu tampaknya begitu murung. Ada apa? Tidak Ustaz, cuma masalah libur yang sebentar lagi selesai. Tentang mengapa sekolah benar-benar membosankan. Tahukah kamu menuntut ilmu begitu penting untuk menyongsong masa depan? Satu-satunya modal untuk masa depan adalah ilmu yang salah satunya bisa didapatkan dari bersekolah. Pernahkah kamu mendengar peribahasa "Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina"? Peribahasa tersebut memiliki arti untuk menuntut ilmu pendidikan sejauh apapun itu. Menuntut ilmu merupakan kewajiban pada setiap umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW mewajibkan manusia agar tidak pernah berhenti belajar selama hidupnya, selain termasuk pahala beribadah. Menuntut ilmu termasuk amalan baik yang tidak akan terputus. Hal ini juga telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menempuh jalan untuk
99. Ada juga hadis, belajarlah kalian ilmu untuk ketenteraman dan ketenangan serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. Hadis riwayat Tabrani, ilmu adalah warisan para nabi dan rasul. Hal itu karena ilmu adalah sesuatu yang abadi. Ilmu akan memberikan manfaat meskipun kita telah meninggal. Hal ini karena ilmu tersebut tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, melainkan juga berguna bagi orang lain. Baiklah Ustaz, terima kasih atas saran-sarannya. Ini benar-benar membantu motivasi saya untuk menuntut ilmu. Dia faham dalam apa yang boleh dapat dalam video berdurasi 2 minit? Tentang apa? Ilmu. Kelebihan menuntut ilmu. Ustaz rasa kamu boleh faham sudah apa yang kamu akan belajar. Hari ini berkenaan dengan topik kelebihan menuntut ilmu. Dalam bidang hadis, pengajian hadis. Boleh buka sebagai surat 19. Okey. Dalam topik ini kita akan mengupas apa yang hadis yang didatangkan dalam buku teks hadis berkenaan hadis kelebihan menuntut ilmu, dan kita akan tengok satu persatu matan hadis. Tahu kan matan? Tahu maksud matan? Apa maksud matan? Teks hadis. Okey. Sebelum kita terangkan dulu lah. Sekarang kamu ambil perhatian. Okey, hadis kelebihan menuntut ilmu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man salaka tariqan yabtaghi fihi 'ilman, sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah wa al malaikah litus." Kalau dalam konteks kamu sama kan? Sebenarnya ada berbeza matan, tapi periwayatan berbeza sebenarnya. Ada setengah ayat yang tidak sama, tapi maksud membawa hadis yang sama. Kelebihan menuntut ada masalah kepalitan yang hadis yang sini yang betul di dalam konteks kamu. Ya perlu, kamu boleh ikutlah dalam konteks dan perlu fi ilman salakallahu bihi tariqan min tariqal jannah. Daripada Abu Darda. Hadis ini datang daripada Abu Darda. Kalau soalan tanya siapa perawi hadis ini? Abi ataupun Abu Darda. Dia mendengar daripada Rasulullah, apa dia? Barang siapa yang telah berusaha untuk menuntut ilmu. Siapa yang berusaha? Kalau dalam konteks kamu sekarang yang kamu tengok sekarang, belajar. Kamulah sekarang berusaha dalam menuntut ilmu, akan dimudahkan baginya jalan-jalan ke syurga. Jadi poin yang pertama sini, ilmu ni salah satu jalan kita menuju ke syurga. Dengan ada ilmu kita boleh tahu hukum hakam, apa lagi? Coba fikir apa lagi? Dengan ada ilmu kamu tahu bezakan mana yang baik, mana yang buruk. Apa lagi? Ada yang boleh bagi contoh? Kalau ada ilmu, apa kelebihan ilmu sebenarnya? Melaksanakan amalan dengan baik. Okey, lagi. Ada lagi yang mau tambah? Apa sahaja? Kita mencuba. Berpengetahuan. Okey, boleh. Lagi? Bisa ada? Okay. Maka untuk kamu tahu banyak sangat fadilah bila kita menuntut ilmu. Salah satunya apa lagi? Yang pertama tadi kita menggunakan jalan ke syurga. Seterusnya wa innal malaikata itawau ajnihataha liqalibil ilm riban bima yasna. Apa maksudnya? Coba boleh baca dalam buku teks. Apa dia? Malaikat membentangkan sayapnya. Boleh kita nampak ke sayap malaikat? Kalau sebenarnya kita nampak mesti kita ada yang menuntut ilmu kan? Ada yang mau datang sekolah. Betul kan? Kalau tersahir kita nampak benda tu, tapi kita tidak akan nampak benda-benda yang apa? Baik. Yang seperti baik. Tapi malaikat redha, Allah redha. Dan bahkan makhluk di sekeliling kita. Contoh kita daripada rumah lalu sungai, tiba-tiba ada ikan dalam sungai. Dia berdoa kepada Allah merahmati kita, selamat. Kalau kita meninggal, seandainya meninggal di jalan raya menuju ke sekolah, kamu rasa apa kamu dapat waktu? Mati syahid. Antara orang yang mati syahid meninggal dalam menuntut ilmu. Kalau dia datang di sekolah tapi
Tapi dengan niat bermain-main di sekolah, dapat ke ya? Iya. Itu dapatnya tidak? Tidak. Sebab dia ada niat yang berbalik kepada niat tak. Berbalik kepada niat. Jadi perbetulkan niat kamu tadi untuk apa kamu datang sekolah, untuk apa kamu belajar? Adakah semata-mata untuk dapat pencapaian semata-mata, ataupun untuk diri kamu, bangsa dan negara? Okey? Dan semua makhluk yang berada di langit, mana matan dia? Yang tadi kita fi jawfil ma wa inna fadl al-alim 'ala al-'alim ka fadl al-qamar lailatul badr 'ala sa'ir al-kawakib. Okey, yang itu apa maksudnya? Kelebihan orang yang berilmu berbanding seorang hamba sama seperti bulan purnama. Kenapa dikiaskan dengan bulan purnama? Cantiklah benda-benda yang cantik kan. Kalau kita tengok benda yang dunia kan, bulan purnama ni. Begitulah dikiaskan dengan orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu contohnya ulama lah. Ulama berasal daripada perkataan apa juga? Sama untuk alim. Orang-orang yang berilmu lah. Okey? Sama seperti bulan purnama berbanding cakrawala lain. Kita pernah membezakan dengan matahari, bezakan dengan Pluto, bezakan dengan planet kan? Sebab bulan purnama ni menerangi waktu malam, betul kan? Dia terangi orang lain. Begitulah kita samakan dengan kehidupan kita. Bila kita ada ilmu, kita terangi orang lain. Kita bagi orang lain nampak jalan dia. Jadi rupanya ininya ilmu ni. Kalau ni nampak jelas orang lain. Kita bagi terang. Okey, boleh? Okey. Para nabi dikatakan sini wa inna ulama warasatul anbiya. Ulama ini pewaris ilmu. Ulama ini pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yurasulina wa lam yurasul. Dan para nabi ini tidaklah mewariskan harta ataupun dinar. Melainkan orang ini mewariskan ilmu. Ilmu itu adalah dalam ilmu Al-Quran. Katanya Al-Quran. Nabi Muhammad wariskan kepada kita Al-Quran. Itu baru ilmu. Siapa yang mendapatkan ilmu akan mendapatkan habuannya. Riwayat Abu Daud. Ini datang dalam kitab Abu Daud, Sunan Abi Daud kan. Bezakan perawi dengan yang ni nama kitab. Ditulis dalam kitab. Diriwayatkan dalam kitab Abi Daud, Sunan Abi Daud. Okey? Bukan kamu tiba-tiba diriwayatkan dalam kitab Abi Daud, tak, bukan. Kena bezakan. Perawi lain dengan riwayat yang ditulis dalam kitab mana. Okey? Boleh faham sekarang ni? Ini matan. Okey, kita pergi kepada intisari hadis. Yang pertama, kalau dalam buku teks, apa dia? Kalau dalam buku teks kamu tengok panjang kan, dia buat dalam teks. Kalau kamu mau tulis lagi bagus lah, lagi baik tulislah. Ini buat Ustaz sudah buat dalam poin-poin. Pertama, ketaatan kepada Allah dan Rasul berpandukan ilmu. Kalau tiada ilmu, macam mana? Kan mesti ada ilmu untuk kita taat pada Allah dan Rasul. Ada orang ni taat Allah dan Rasul membabi buta. Betul kan? Itulah berlakunya Syiah, Wahabi muncul berbagai aliran. Sebab kenapa? Tidak berpandukan ilmu yang betul ataupun benar. Okey? Yang kedua, orang berilmu akan dihormati oleh semua kehidupan di alam, termasuklah balai. Setiap makhluk berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau ampunilah si fulan, Engkau ampunilah si Afif, Engkau ampunilah mereka ini yang menuju ke sekolah ataupun menuju jalan ke syurga atau menuju jalan menuntut ilmu. Kamulah sekarang ni pola berilmu. Okey, banyak fadilatnya. Katanya itulah seluruh makhluk menghormati kita dan mendoakan kita. Okey. Yang ketiga, ulama berada di kedudukan yang istimewa di sisi Allah kerana menyambung tugas Rasulullah. Kita ambil daripada teks matan hadis itu saja. Apa matan hadis tadi? Ini saya tadi. Wa innal ulama warasatul anbiya. Dan para nabi dan para ulama adalah pewaris para nabi. Jadi ulama ni tinggi kedudukannya dalam Islam. Ulama ni antara kalau seperti Nabi Muhammad, siapa lagi? Kalau sahabat dah kan, kalau sahabat baru tabi'in baru ulama. Tapi itu ulama dan itu ulama itu semua. Okey? Dan terakhir, ilmu lebih berharga dan
akhirah ke, kerana ilmu warisan para. Dengan ada ilmu kamu boleh dapat benda kan? Betul kan? Kamu boleh ada ilmu kamu dapat duit. Betul. Ada orang dapat duit tak ada ilmu? Ada. Ada juga. Apa contohnya? Ada yang contoh jual diri. Ada lagi apa lagi? Boleh jadi kan? Betul juga. Okay. Tapi ialah maruah kau tergadai kan? Bina dari mata manusia. Bukan dari mata manusia, mata Tuhan. Mata makhluk, seluruh makhluk. Okay? Ilmu itu memudahkan kita, insyaAllah. Okay, seterusnya kewajipan. Apa kewajipan? Sudah kita tahu kisah hadis, apa kewajipan kita sebagai penuntut ilmu. Dan kita pun tahulah apa kewajipan dan kelebihan. Rasulullah mewajibkan semua Muslim untuk mencari ilmu melalui hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kamu boleh buka muka surat 120. Didatangkan satu riwayat hadis daripada Anas bin Malik. Talabul ilm fardhun 'ala kulli muslim. Ini antara matan teks yang masyhur. Kau pernah dengar tak? Pernah dengar? Kalau kita pernah dengar, talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim maksudnya apa? Daripada Anas bin Malik, beliau bersabda, Rasulullah bersabda, menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap muslim. Tidak tiada kata sunat, tiada kata fardu kifayah. Fardu ain wajib, jadi wajib untuk semua muslim. Bila mana kamu bergelar muslim, maka sudah pasti wajib untuk kamu menuntut ilmu. Ini hadis daripada Anas bin Malik. Kenapa? Sebab dia jalan mudah kita ke syurga. Kedua, dapat ridha Allah. Ketiga, didampingi para malaikat. Keempat, didoakan keampunan oleh semua. Jelas setakat ni 4 poin ni. Kalau dalam buku teks pun sama juga. Lebih menuntut ilmu. Allah mudahkan jalan ke syurga dan sampai 4 kelebihan. Okey? Jelas tak? Ustaz boleh teruskan? Okey, kita pergi pada perbezaan orang yang berilmu dan tidak berilmu. Kamu boleh bezakan sebenarnya. Kamu boleh nampak dengan mata kasar kamu sendiri. Orang yang berilmu sudah pasti dapat petunjuk dari Allah. Beza dengan orang yang tidak berilmu. Kamu tengok kawan-kawan kamu, adakah keluarga kamu, saudara kamu yang tidak dapat privilege ataupun kelebihan belajar di sekolah? Adakah keluarga yang tidak dapat sambung sekolah, yang terpaksa tidak pergi laut? Ada? Bersyukurlah. Ustaz ada. Adik sepupu ramai yang tidak dapat kelebihan sebab alhamdulillah perjuangan. Dan satu mungkin malas sebab tidak tahu Allah Ta'ala. Tapi kita bersyukurlah banyak membezakan kita bila kita ada ilmu. Orang sudah berilmu confirm sesat dengan godaan syaitan. Boleh dia terpengaruh dengan gejala negatif apa? Bisa bergabungan, ambil dadah, bisa merokok dan sebagainya yang memudaratkan diri sendiri sebab tidak ada ilmu. Kedua, bezanya apa? Orang yang berilmu akan jadi bijak dan jadi akalnya. Orang yang tidak berilmu jahil. Apa maksud jahil? Jahil. Tidak tahu. Jahiliyah. Pada sebab jahiliyah. Jahil tidak tahu ataupun bodoh. Dengan bahasa kasarnya adalah bodoh. Okey, orang yang berilmu akhlaknya sudah pasti mudah. Tapi Ustaz, soalan pernah ditanya. Kenapa orang yang berilmu contoh-contoh peranginya masih setan Ustaz? Ada kan soalan. Tinggi ilmunya tapi makin setan dah. Ada kan? Pernah tengok? Realiti sekarang kan? Kita tidak sadar tembak para ustaz-ustaz pasal giza kan, tapi ramai realiti. Bila ada ilmu, kamu boleh bezakan mana yang betul kan? Lagi-lagi para pendakwah berkaitan dengan isu semasa ni kan? Ramai sekarang. Dan bila ada ilmu, kamu boleh bezakan ulama yang baik. Ulama ni bukan satu saja, ada 2. Ulama baik dengan ulama su. Apa ulama su? Ulama yang buruk. Dia berilmu tapi ilmunya yang buruk. Kita bezakan. So kita kamu ada ilmu, termasuklah dalam ni kamu boleh bezakan, ada akal. Boleh bezakan akhlak kamu pun bagus. Ada orang berilmu sebab setan, iblis pun lagi berilmu kan. Tapi apa yang bezakan dia? Akhlak. Okey, boleh faham? Orang yang tidak berilmu akhlaknya masih mumbah. Orang yang berilmu juga arwahnya confirm terjaga. Orang tidak berilmu senang terjatuh dalam maksiat.
Orang yang berilmu sentiasa menghargai masa. Allah menunjukkan dalam surah apa? Menghargai masa. Allah bersifat di masa. Wan as al-insan dan nafs dan sehat ada ayat. Orang yang tidak berilmu akan sentiasa membuang masa. Jadi kamu boleh cek diri kamu sendiri. Adakah kita termasuk orang yang berilmu? Kamu sudah berapa tahun duduk di bangku sekolah? Coba kira. 20 tahun sudah. Dari kira dari tadika lagi. Sudah kan masuk sekolah. Berapa tahun rasa-rasanya? Berapa ya? Tidak. Datang. Kalau ada soalan tanya terus Ustaz. 12 tahun. 12 tahun. Betul kan 12 tahun? Betul. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Tapi ada yang jadi bersyukur kita. Okay? Ada orang tempat negara lain, tempat negara yang tidak aman, berperang sana sini, pembunuhan banyak situ sini, tidak aman. Mau menuntut ilmu pun payah. Jadi antara nikmat paling besar di bumi kita, bumi Malaysia ini, kita mampu bersekolah dengan aman. Duduk di bangku sekolah, ada kipas, ada lagi aircon, kan? Syukurlah. Saudara kita, saudara sister kita, saudara seagama ada yang tidak dapat nikmat menuntut ilmu. Okey. Kepentingan menuntut ilmu. Yang pertama ya sudah pasti ditinggikan beberapa darjat. Yang boleh mau salin lagi baguslah. Tapi ada juga dalam konteks terpulang pada kamu macam mana kamu mau olah. Lepas ni Ustaz akan buat aktiviti ya berkenaan dan cara kamu Ustaz tengok cara kamu mahir atau tidak meringkaskan isi penting dalam teks. Boleh? Lepasnya terangkan dulu. Kedua, cahaya yang pimpin ke jalan yang benar. Bila ada cahaya ilmu ni adalah cahaya. Kalau bolehkah benda-benda yang bukan cahaya maksiat masuk ke dalam hati orang yang tidak berilmu? Orang yang berilmu atau boleh? Tidak boleh. Boleh kan tidak? Boleh. Boleh kan? Contoh orang buat dosa maksiat, dia mau belajar juga, masa ilmu? Tidaklah kan? Sebab ilmu cahaya itu mesti orang masuk ke dalam orang yang berilmu. Tidak boleh dia masuk orang yang tidak berilmu. Mesti jangan kita kasih digabung maksiat dengan ilmu. Tidak. Jadi kasih seiring dia cahaya dengan ilmu, cahaya ilmu dengan akhlak yang baik dan baru kita dapat cahaya berilmu. Okey. Ketiga, meningkatkan taraf kesejahteraan hidup dari aspek rohani dan jasmani. Okey, yang keempat, kunci kejayaan hidup dunia dan akhirat. Bila ada ilmu, ada iman. Bila ada iman akan jadi buat diri kita tenang. Dan ketenangan melalui iman adalah kunci kejayaan hidup kita di dunia dan di akhirat. Boleh? Ada 4 sama macam apa tadi? Kewajiban dan kelebihan kurang. Cuma untuk perbezaan ini kamu boleh lagi baik ingatlah, perbezaan orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Untuk hari ini kamu lebih berfokus kepada intisari hadis, kewajiban dan kelebihan, perbezaan orang berilmu dan kepentingan. Itu saja untuk hari ini. Untuk usaha ini kamu boleh tengok dalam konteks menambah dan pengajaran hadis. Itu juga. Ustaz bacakan usaha yang berkaitan dengan hadis dari segi individu ataupun murid, konteks murid itu sendiri. Kita kena contohi ulama dalam mencari ilmu. Yang kedua, bijak memilih kawan. Bijak memilih kawan yang rajin belajar. Jangan pilih kawan yang sudahlah bodoh, bawa lagi ke arah yang sia-sia. Bawa escape, sia-sia. Jadi cari kawan yang baik, bawa kepada kebaikan. Dari perspektif masyarakat, ibu bapa meninggalkan bermula daripada ibu bapa juga sebenarnya meninggalkan supaya anak-anak belajar sejak kecil. Seterusnya masyarakat terus mengangkat anak-anak juga dari sudut negara bina pusat pengajian ilmu seperti perpustakaan dan institut pelajaran dan agensi kerajaan aktif membuat program untuk tarik minat pada belajar. Jadi masing-masing ada tanggung jawab masing-masing kan. Setiap kontesnya ada individu. Bermula pada kecil, sederhana, terus yang besarnya masyarakat dan negara. Boleh? Okey, yang
yang kita boleh dapat daripada hadis tentang kelebihan menuntut ilmu tadi. Individu Muslim dituntut mencintai ilmu kerana dia cahaya untuk kenal Allah dan menjadi hamba-Nya. Kedua, Allah mengangkat darjat orang berilmu. Ketiga, menuntut ilmu adalah wajib kerana ia pusaka warisan dan terakhir, menjadi insan mulia hanya boleh dicapai dengan ilmu supaya dapat memelihara. Boleh? Okey. Terus seterusnya kita buat aktiviti. Aktiviti ni simple tapi bermakna. Dan kamu boleh buat function untuk dalam exam nanti. Boleh? Kadang-kadang bisa orang ini individu ya, tugasan individu masing-masing. Dikasih tak kamu berdasarkan tajuk-tajuk kecil tu yang dalam teks muka surat berapa dia? 100. Okey, muka surat 119. Kamu cari poin penting yang mana ada isi, uraian dan contoh. Kamu tulis ringkas untuk daripada pemahaman kamu. Apa yang kamu faham. Jangan tulis skema sangat. Itu yang kamu faham. Boleh? Ringkaskan seringkasnya. Boleh? Kalau saya bagi kelas warna dulu. Ini nama game ni, nama dia Sticky Notes Challenge. Sticky Notes Challenge. Jadi kita fokuskan masing-masing paling kurang 3. Baik-baik banyaklah. Boleh. Dia tampal di atas. Kalau tampal atas kertas ni ya. Kalau belajar lagi kamu tampal isi penting. Bermula daripada tadi kecil yang pertama pada yang kita tulis supaya tunjukkan sari hadis. Kemudian apa dia? Kewajipan dan kelebihan menuntut ilmu dan perbezaan orang yang berilmu dan tidak berilmu dan kepentingan. Okey, boleh? 4 tadi kecil. Boleh tak? Okey, list luas. Ini dulu ada lagi 3 sampai 2. Kalau kamu rasa kamu boleh senaraikan isi penting banyak, ambillah banyak. Dan tidak apa banyak. Ada tadi contohnya 1, 2, 4. Yang tulis yang kamu faham. Ustaz akan tengok macam mana kamu olah isi penting atau dalam teks. Asal dalam pernah kalau kamu rasa kamu banyak idea mau tambah, boleh tambah isi uraian contoh. Ada ini sticky notes. Kertas ini apa gunanya? Kamu tampal. Boleh. Yes. Tapi janganlah tulis. Kita tengok cara kamu menulis sebenarnya. Cara menulis macam kamu meringkaskan isi penting. Maksudnya tengoklah betul atau tidak. Nanti kita akan bandingkan dengan isi penting kawan-kawan kamu. Ada yang mungkin merapu, boleh lihat. Jadi tengoklah isi uraian. Cari isi dalam teks uraian. Kalau ada uraian, kalau ada contoh lagi bagus. Gabungkan dia sekali. Ini nanti jadi satu ayat kawan-kawan. Faham? Okey, boleh. Dalam Ustaz ada sediakan juga nota menggunakan kamu. Kalau kamu rasa mau Ustaz merasakan kalau Ustaz dalam bentuk teks ini, Ustaz sudah sediakan nota. Tapi jangan ikut sedikit macam Ustaz punya. Olah ayat kami. Ustaz ada kita buat ini mencabar sikit. Pak Heri okey Pak Heri. Okey. Ustaz berkata, jadi kamu boleh ambil lebih mudah sebenarnya. Dan kamu nak compare dengan teks kamu. Takut belakang Ustaz itu nak bersiap. Ada Ustaz terkeluar lah. Jadi kena compare. Kamu ada akal. Okey, lebih banyak akal ini.
Tommy. Tahu kan Tommy motor? Sudah apa siapa? Satu ya. Dua. Kedua ada lagi sini kas kamu. Dua sudah. Ada lagi. Ada yang pertama lagi. Sertakan nilai siapa yang punya isi yang sangat tersusun rapi, kemas. Jadi kalau sertakan nilai, kamu boleh susun ikut struktur isi, uraian, contoh itu boleh dijadikan dari dalam masa contoh dari prinsip pertama punya berkenaan dengan bisa lihat dalam ini sudah menggunakan dalam teks ada dalam nota struktur ada bisa mudah kamu cumanya Ustaz mau tengok macam mana kamu ayat yang kamu tulis yang kamu faham ayat kamu boleh tapi jangan terlalu kamu ayat yang benar yang kamu seolah-olah kamu menerangkan dengan Ustaz begini Ustaz boleh tidak isi sebagai yang contoh boleh dua rasa dua aja boleh tambah lagi ambil lagi 1, 2, 4 jadi 4 cukup ke 4 cukup ambil jalan kalau tidak rasa tidak boleh buang sama dia terus membuat pakai kurang dan kalau memfahamkan teks, kalau memfahamkan teks, kalau pada begini teks itu maksud paham. Paham kan? Ada yang kurang paham lagi, ada yang kurang paham, jangan langsung buat. Tulis saja apa yang kamu paham. Oke, ya. Ada berapa? 1, 2, 3. Kalau ada yang mau mendekat, kalau saja ada kamu jangan terlalu ringkas tahu tak? Tulislah ada isi uraian contoh lengkap sebagai struktur ayat yang lengkap. Ada ya. Nanti Ustaz bandingkan, Ustaz akan bacakan satu-satu. Ini cara kamu untuk berpikir. Bisa paham tak? Bos dari situ. Kalau ada itu boleh apa? Tanda ada ini poin utama. Lupa ya. Kalau paham teks apa yang maksudnya?
Kecuali ketaatan dan buat Tuhan. Maksudnya apa yang kamu ubah ayat contoh aktivitas ada macam tu maksud Ustaz yang kau faham. Okey, contoh misalnya ketaatan dan kepada manusia kepada Allah dan Rasul adalah berdasarkan pemahaman dan ilmu yang okey, boleh kita dalam ilmu yang dengan kita perlu ada ketaatan dan pengikut supaya tidak ikut sendiri ataupun para Rasul menggalakkan kita perlu taat kepada mereka kepada Allah atau Rasul untuk kita mencapai ilmu yang betul. Apa yang kau faham berdasarkan teks? Sehingga kita macam Qur'annya mana? Sambung kasus bahasa boleh. Buat dalam poin boleh, buat dalam ayat. Lagi bagus dalam satu ayat. Ustaz mau tengok macam mana kamu orang. Ada yang boleh bagi contoh situasi semasa lagi bagus. Itu masuk juga. Fokus sekarang kisah ini dulu akan buat ini. Kalau dalam nota yang Ustaz bagi ada dua Ustaz bagi. Tapi ada dua ketaatan manusia terhadap Allah dan Rasul berdasarkan kepada pahaman guru yang dinilai. Boleh juga tulis. Boleh tulis perbezaan akan wujud dengan ketara pada akan manusia terhadap Allah dan Rasul. Berbeza dari segi pemahaman mereka terhadap dunia. Contohnya tulis yang istimewa adalah yang punya ulangan tulis yang menarik Ustaz bagi dia tidur satu malam sekali di rumah sendiri ya. Adalah manis-manis. Kalau tadi untuk kamu juga boleh habis hari ini juga perempuan. Okey. Buat ringkas, jangan ikut sebiji dalam buku teks. Memang lambat kamu habis. Ustaz mau kamu tengok dulu sistem PA, fahamkan apa yang kamu faham. Apa yang kamu faham kamu tulis dalam sticky notes. Ya, jelas ah? Ringkas pun dapat. Yang penting adalah isi pentingnya uraian dengan contoh tadi. Yang kalau ada ruang kosong kamu boleh tambah juga untuk lebih kreatif. Kamu tulis hadis. Banyak sangat kan batang tu panjang. Boleh hafal kan? Laksanakan pariwara. Allah.
Kamu ingat tak kepada ayat dia? Nanti soalan boleh jadi keluar matan hadis, dia minta terjemahan matan tu. Kalau kamu pada Arab, kalau siapa buku di dalam salah satu jalan menuju ke syurga adalah jadi isu yang penting saja, jangan kewajiban kamu masak sesuai kewajiban. Kalau kamu malas tulis maksudnya boleh tuliskan daripada ada semuanya. Kalau ini kalau ada
Kalau boleh hafal, kalau ini panggil kodun, maksud ilmu wajibkan ke atas itu setiap orang bisa. Yang misalnya habis belajar tadi, kewajiban yang oke, kamu buat isi dulu daripada dari kamu buat isi. Isinya sebagai seorang ataupun dalam konteks keluarga sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslim ini merupakan satu peristiwa kewajiban. Ini kerana Rasulullah sendiri akan mewajibkan umatnya berdasarkan sabda Rasulullah pada hadis Anas. Kesimpulan boleh buat kesimpulan. Kamu boleh minta lain bagian. Jadi kewajiban itu lagi senang sebenarnya kamu boleh. Kalau kamu rasa kurang yakin, boleh tengok dalam teks. Dia sudah keluarkan isi dia poinnya. Boleh ambil itu jadi isi. Dalam pukul 12 semua boleh siapkan. Bunda, dibuat ringkas saja, jangan tulis sendiri. Saya mau paham. Lagi bagus, kalau ini bolehlah letak di surat supaya kamu boleh rujuk. Kalau ini pertanyaan kecil ni kamu boleh tahu ke mana dia berada. Surat berapa? Allah menerima hadis daripada Anas bin Malik. Mengingatkan satu hari satu malam di rumah sendiri. Saya dah hadis. Saya memang lagi sudah okey. Tetapkan ekonomi itu. InsyaAllah. Untuk kita kawan-kawan pemula si Azam. Sebenarnya kalau tadi balapnya. Pas kewajiban perbezaan kepentingan boleh dapat instruktur bersama ayat isi uraian contoh sendiri dan rumuskan. Dua saja. Coba tambah, ada sedikit. Nanti kalau mau juga, jangan malas berpikir. Jika terpikirkan kembali, melakukan. Jika kau berpikir kembali,
Susah kalau fikam aktivitinya. Susah ke senang? Sambil tak terlalu. Ada yang rasa susah. Ada yang rasa susah. Akan bisa nampak ada yang kaitkan dengan sosial di bagian material. Boleh tak tahu siapa yang diumpamakan bulan purnama dan manis? Ulama. Yang diumpamakan seperti bulan dan purnama adalah ulama, kerana ulama bahawa satu satunya waris pada Nabi. Sambung. Boleh je kalau membuat berikan. Sambung. So, dia sudah yang sampai dengan perbezaan. Perbezaan itu bolehlah dalam bentuk poin-poin. Senang je kan poin-poin. Ada yang mungkin boleh yang menjawab ini. Tidak. Kalau dalam konteks perbezaan macam satu dua siapa, tapi dia tidak pun cukup sudah kuat menghadapi kalau tidak dibaca. Dan yang satu lagi dalam konteks buku latihan, kamu boleh tulis saja buku latihan konteks bahagian B muka surat 125 ada sedikit latihan yang kamu boleh buat. Nanti kamu akan ada surat tulis muka surat 125 bahagian B. Situ ada soalan terangkan maksud potongan hadis. Sampai habis kan dan persoalan gimana semuanya kan? Dia ada sudah yang siap, Ustaz boleh minta dia wakil baca dia punya ni. Ada yang sudah siap, at least tiga kali kecil.
Aku ini kita hijau. Masa oke, ini sudah tiga. Harus tiga kan? Apa dia harus? Baru mau masuk. Baca intisari dulu lah. Volunteer satu orang mana? Kalau tahu padu, kawan-kawan dia dengan Omar, hebat dulu berapa nih? Hebat potong. Kau ini ada intisari. Al-Banati, mana kita baca intisari? Atau ada yang yakin berkongsi, asal berkongsi dengan rakan-rakan. Rakan-rakan yang sudah dengar, yang boleh tahu apa masukkan dia tinggal. Kalau tahu Afif sudah masa kamu cemburu. Ini boleh kewajiban. Ini boleh. Aku dah tadi coba bacakan boleh. Ambil bagi satu poin saja yang kamu olah dalam tugas yang kamu tahu sebagai masuk alas perbezaan. Nah ini boleh buat dalam poin ya, poin-poin. Jadi kesimpulan, tidak apa nanti kamu tambah, kamu buat poin-poin ini. Oke, coba baca dulu. Saya boleh kan? Bagi dengan kawan-kawan yang lain, kisah hadis yang kamu buat boleh. Baca ini Ustaz. Jangan takut salah. Baca ini. Ada baca ini. Baca di Kisah hadis. Kisah hadis. Menegaskan ketaatan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Selain itu, selain menghormati manusia, orang yang berilmu juga dihormati oleh malaikat dan semua makhluk. Betul nggak itu sari? Kan dia dengar, dia jelas. Dia jelas. Ulangan. Intisari hadis. Menegaskan ketaatan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Selain menghormati manusia, orang yang berilmu juga dihormati oleh malaikat dan semua makhluk. Hormati. Sesuai kan? Ya. Oke, terima kasih Afif. Coba yang baik. Ada lagi. Macam pengajaran lah, lebih kurang pengajaran pula tu kan? Kan? Menjadi pengajaran hadis juga. Tentu boleh lah ini saya.
Las. Kasih Las. Apa boleh kau bisa fokus Yes. Ini Assalamualaikum. Oke, sudah. Masuk orang selesai. Oke, bagus yang sudah selesai. Nah, satu orang las, dulu kita bisa membuat kuis. Jadi kita mulai pengalaman jadi kita las kuis yang santai-santai. Oke, bayar lagi. Semua buat. Tinggal nanti kamu tambah apa nih? Tambah ya apa nih? Perbezaan. Yang perbezaan ini mudah saja. Nah, dengan kepentingan. Pengajarannya boleh kamu tambah. Cuma untuk hari ini bisa fokuskan untuk kamu memahami misalnya kewajiban, kerja, perbezaan dengan kepentingan itu saja. Tapi next kamu sendiri yang tadi. Nah, ada yang mau studi las kelebihan kepentingan. Nah, nyatakan satu saja kurang dalam bentuk S. Kepentingan yang terakhir kita deskripsi yang terakhir. Ya. Untuk kepentingan itu kamu boleh pikir juga, boleh pikir. Untuk kepentingan kamu rasa, coba berpikir. Banyak kan kepentingannya. Membiasakan ambil membiasakan dengan orang dan apa lagi kepentingannya? Allah sebutkan darjat apa lagi? Oke, kelas kamu boleh bersikap yang penting, kamu boleh sambung di rumah atau kamu pasti kamu boleh sambung. Kamu bagi di Ustaz. Oke, kita kuis. Jadi pertama hadis analisa. Oke, yang pertama di mana rasanya? Mulai pamit jannah. Boleh juga
maksudnya kan? Allah menggunakan jalan surga. Betul. Oke. Belum lagi ini belum tahu betul atau tidak. Ini kita sama masuk kelas. Oke, wa inna malaika. Kita ubah aja. Umum ini ya. Bukan. Mana? Dekat atas. Mana ada? Dari saja daripada sini sampai sini. Wa innal alim yastaghfiru lahum ma yuqra. Alam. Yastaghfiru. Betul. Dapat dipengaruh dari lagi baru. Oke kan? Dan itu kan untuk dapat dipengaruh dari lagi. Oke. Wannan ini kita mewariskan harta, tetapi mewariskan betul. Selesai habis. Bukan hadis. Banyak lagi sebenarnya. Berikan dua kelebihan untuk ilmu. Dapat dibanggakan Allah menggunakan jalan di surga. Para malaikat sentiasa bersama orang menuntut ilmu. Satu. Sampai 10 soalan. Ciri orang yang berilmu. Ini perlu lakukan orang yang tidak berilmu selalu meniau menipu, selalu menipu. Ini akhlak untuk kenapa dia? Contoh ilmu fardu kifayah dan contoh ilmunya dalam bagus dasar. Kalau ada orang masih kurang paham, masih keliru, kita belajar lagi. Mengapa ilmu penting dalam kehidupan? Cara ini berdasarkan apa? Adakah semata-mata kita pikir logik? Kita berdasarkan hadis tadi. Ilmu itu diibaratkan seperti cara.
kita respon terhadap dua di atas. Orang ahlinya mengajar, orang yang mengajar. Sedangkan boleh berperan. Usaha dan tindakan yang boleh dilakukan secara individu. Merah kan? Kalau hijau, konteks apa tu? Kerajaan, negara atau negara. Negara. Yang orang ni pembina pusat ini. Masyarakat. Umat kapten masyarakat lah. Ini pembina, adakah masyarakat yang membina pusat ini? Tidak. Kerajaan, negara lah, negara. Individu ni. Dan kabinet teknik, usaha dan tindakan dari segi masyarakat. Memberikan lakukan kepada kerajaan. Hijau, ya hijau. Merah itu. Ini daripada berjalan pada lebih pagi. Usaha aspek negara. Pembina pusat ini mengatur anak tadi atau masyarakat. Kenapa pada desa ini? Suatu pusat itu soalan terakhir, negara mesti kamu boleh buka buku teks lah, kamu boleh baca. Kalau tidak suka orang menuntut ilmu, maruah diri orang berislam akan rosak. Ya gitu. Contohnya upaya. Jadi yang salah cuma salah tadi konteks jangan keliruan konteks negara, individu dan masyarakat bukan membezakan. Maka ini fokus di syariat ini. Boleh. Oke. Lihat, kita simpulkan apa yang kamu belajar hari ini. Ustaz harap kamu boleh faham inti sari hadis, kelebihan dan bentuk ya. Yang mana dalam hadis itu datang daripada hadis siapa? Siapa tadi? Abi Dawud. Dalam riwayat apa Nabi Sunan Abi Dawud. Okey. Lepas tu hari ini kamu belajar pasal apa lagi? Pasal hadis. Hadis sudah. Perbezaan orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Allah sudah pas rumah kita dicelik akalnya yang tidak berilmu. Jadi juga kan? Jadi senang. Okey. Itu ringkas. Yang apa lagi tadi? Kelebihan dan kewajiban. Kenapa perlu wajib kita menuntut ilmu? Sebab berdasarkan hadis Nabi sendiri wajibkan kita orang Muslim untuk menuntut. Jadi jelas untuk hari ini. Sekarang kamu boleh menjawab soalan pemeriksaan dengan baik, insyaAllah. Ustaz hadirkan segala ilmu Ustaz untuk kamu dan semoga kamu menjadi insan yang berilmu, tidak sahaja berilmu tapi berakhlak yang baik, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.